Patutnya Nabi kena fight lah. Kita ni bukan bangsa lemah. Kita dah ada rekod yang bagus kita menang dekat Badar. Takkan kali ni kau kata perjanjian Hudaybiyah ni kita nak kena back off? Are you sure? Umar antara yang tak puas hati dengan keputusan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat kembali ke YM Podcast bersama dengan saya Ridwan Salimi. Dan juga hari ini kita ada tetamu jemputan special yang akan bersama-sama dalam YM Podcast ini. Kita nak bercerita tentang tajuk Tadabbur Hour. 1 jam kita akan tadabbur, yang mana konteks-konteks yang sangat-sangat menarik yang kita akan berikan kepada anda dan juga insya-Allah memberikan manfaat kepada semua penonton-penonton. Bersama dengan kita hari ini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Fadhil Ustaz Sami. Selamat datang Ustaz. Selamat datang juga kepada selamat datang sama-sama kita. Terima kasih banyak. Baik Ustaz, mungkin kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Kita silakan Ustaz. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, dari mana Ustaz ni? Alhamdulillah, saya daripada Bangi ni juga. Dekat je dengan pusat YM ni, community YM ni, tak jauh. Office saya pun lagi dekat. Dekat tu guys. Allahu akbar. Tak apa, nanti masuk dalam ni kita cut Okey. Dekat area sini juga Ustaz. Dekat area sini je, dekat mana office lagi dekat. Rumah jauh sikit lah. Rumah saya dekat Bandar Bukit Mahkota. Baik. Mungkin sebelum kita pergi dengan lebih jauh, untuk hari ni kita tadabbur hour berkenaan dengan surah An-Nas. Ramai sebenarnya peminat-peminat dan juga orang yang mengenali Ustaz Syahmi ni. Mungkin cerita sedikitlah tentang latar belakang Ustaz Syahmi, insya-Allah. Akbar. Saya Syahmi Syazril. Seperti yang ada tertera dekat ni, tak tahulah footage ada ke tidak nama saya. Sekejap dia keluarkan, penerbit keluarkan. Saya berkhidmat sebelum masa di Tadabbur Center. Satu pusat yang mengusahakan untuk nak bagi masyarakat terdidik dengan Al-Quran. Bukan sekadar pada kebiasaan rakyat Malaysia sekadar baca, tapi kita nak bawa budaya membaca Al-Quran to another level. Which mean kita nak mereka membaca, lalu mereka menghayati, memahami, seterusnya menjadikan Al-Quran sebagai acuan akhlak dan peribadi serta karakter manusia pada hari ini. So itulah tadabbur, usaha yang sedang saya giat jalankan. Dan mohon doa lah pada penonton sekalian dan juga ustaz juga ni kan kata daripada Darul Quran. Saya juga Darul Quran untuk mana? Saya dulu. Tapi rasanya dulu diploma kan? Darul Quran kan. Saya sijil. Okey. Budak-budak IQ rat ni. Budak-budak IQ rat. Okey. Tapi berkawan baik dengan pekemat. Okey, cantik. Betul. Okey. Dulu zaman saya IQ rat pekemat ni macam gaduh-gaduh sikit. Dia macam tak sebulu. Faham. Alhamdulillah rasanya kita dah berjaya mengharmonikan. Betul. Dengan tandanya kita boleh duduk sekali podcast ni. Betul. Budak-budak DQ yang tengok podcast ni. Baiklah, mungkin sedikit latar belakang pembelajaran ataupun tempat study Ustaz dulu ke? Saya seperti tadi Darul Quran Jakim, kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dalam bidang Quran Sunnah. Takhasus dalam bidang tafsir lah. Takhasus bidang tafsir. Itu je lah setakat ni. Setakat ni dalam latar belakang pendidikan. Tu je. Nak cerita banyak sangat pula. Single lagi Ustaz? Tak. Taken. Okey. Saja je. Okey, baiklah Ustaz. Mungkin kita nak berbicara dengan lebih lanjut topik kita untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan surah Al-Nas Ustaz. Mungkin kita boleh mulakan dulu dengan tema sendiri surah Al-Nas ni Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan sekalian, surah An-Nasr. Pertama sekali An-Nasr ini, surah An-Nasr ni mungkin ada yang jarang dia macam surah An-Nasr ada ke dalam Quran ni? Bahkan mungkin ada pendengar kita yang terkeliru di antara An-Nasr dengan An-Nas, kan? Sebab dia dekat-dekat.
So ada yang An-Nas, dia sin An-Nas. Ini An-Nasr. Ini An-Nasr. Ya. Nun sad ra An-Nasr. Bila sebut An-Nasr ni pun ada yang tak tahu lagi surah mana An-Nasr ni. Tapi kalau sebut surah Idza Ja, automatik tahu. Okey. Dia banyak orang kita ini yang memang tak tahu nama surah. Ya. Hatta kalau baru ni saya baru datang daripada satu tempat program, bila saya sebut surah Asy-Syarah ataupun surah Al-Insyirah, dia jadi macam surah mana tu Ustaz? Sampailah saya sebut surah Alam Nashrah. Automatik dia ingat. Dan untuk makluman sedikitlah nak bagi tahu gambaran pada sidang betul sekalian. Surah-surah ataupun penamaan surah dalam Quran ni, dia zaman Nabi dia tidak ada. Ya. Maksudnya masa Nabi masih hidup, masih lagi menerima wahyu daripada Allah dan juga Jibril. Masa tu penamaan surah ni tak wujud. Sehinggalah lepas kewafatan Nabi barulah wujudnya proses tasmiyatus suwar, penamaan surah ni. Ya. Sebab itu kalau kita dengar hadis berkenaan dengan Nabi menggalakkan kita baca surah Al-Mulk pada setiap malam. Kalau kita tengok hadis tu tak ada pula Nabi sebut suratul Mulk. Nabi sebut surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi tak sebut nama surah tu. Baik. Hatta surah As-Sajdah yang kita baca subuh pagi kan, waktu pagi subuh, Nabi tak sebut surah As-Sajdah, tapi Nabi sebut surah Alif Lam Mim Tanzil. Jadi samalah surah An-Nasr ini, untuk makluman surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, dan surah An-Nasr ni kalau ikutkan nama surah tu diambil daripada ayat pertama surah ni. Baik. Sebab ada kalimah Nasru, kan Nasru tu kat situ. Dan kalau ditanya pada saya apakah tema besar bagi surah An-Nasr ini, kalau ikutkan para ulama beza pendapat. Antaranya kalau yang pertama yang kita rasa gembira bila mendengar tema yang pertama ni, iaitulah surah An-Nasr ini bercerita pasal kemenangan Islam tu. Baik. Sebab dalam surah ini pun bila Allah kata bila ada Nasrullah, bantuan daripada Allah, maka konsekuensi dia ataupun kesan dia adalah Al-Fatah, berlakunya pembukaan. Dan ditafsirkan dalam ayat ini adalah pembukaan kota Mekah. Baik. Kemerdekaan kota Mekah itu sendiri. Jadi siapa yang tak gembira? Kan Nabi dah kena usir keluar daripada Mekah, pergi ke Madinah. Lepas tu pula berhadapan dengan perjanjian yang berat sebelah, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Tak ada seorang pun dapat baca ini adalah langkah untuk nak membuka semula kota Mekah. Tapi nampak macam Nabi mengalah, tapi Nabi sedang merencana pembukaan yang besar, Fatham Mubina disebut dalam surah Al-Fatah. Maka akhirnya Allah telah memberikan kemenangan kepada tentera muslimin, dan telah bergerak masuklah Nabi Muhammad dan orang muhajirin kembali ke Mekah, dan berlakulah Fathu Mekah itu sendiri. Maka tema pertama surah An-Nasr ini adalah kemenangan. Baik. Dan tema kedua, jangan terkejut, dia macam patutnya dah ada berita gembira, ini kekallah berita gembira. Tapi menurut Ibnu Abbas bila mana mendengar surah ini diturunkan, Ibnu Abbas antara sahabat yang tidak bergembira bila surah ini turun. Patutnya kita sebagai orang Islam bila mana mendengar ayat Quran, pastinya itu satu kegirangan kepada kita, sebab ini adalah kalam Tuhan, kalam Allah, dan pastinya mengandungi satu perkara yang sangat baiklah untuk kita sama-sama telusuri. Tapi Abdullah bin Abbas dia tidak bergembira dengan surah ini. Kenapa? Sebab di saat lain-lain bila dengar ayat ini ataupun surah ini dia rasa gembira, tapi Ibnu Abbas tak gembira disebabkan dia satu-satunya sahabat yang telah didoakan oleh Nabi untuk difaqihkan dalam bidang agama dan diberikan kemahiran dalam pentakwilan. Kan ada doa yang popular, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi doa itu diberikan kepada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ada kemahiran pentakwilan ayat yang sangat luar biasa. Maka Ibnu Abbas bila dengar ayat ni dia takwilkan, orang tengah happy ni, tapi dia dapat takwilan. Ini tanda Nabi Muhammad sudah tidak lama lagi dah dengan kita. Sebab bila Islam dah menang, kan, bila dah berlaku pembukaan kota Mekah, lepas tu ramai pula orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk Islam ramai-ramai. Jadi kalaulah orang dah masuk Islam ramai, Islam dah menang, jadi apa lagi tugas Nabi yang berbaki? Okay. Jadi Ibnu Abbas merasakan ini adalah isyarat Nabi bakal tinggalkan kita tak lama lagi. Jadi sebab itu Ibnu Abbas tak bergembira sangat dengan berita kemenangan ini, sebab tahu Nabi bakal pergi tak lama lagi. Jadi dia ada dua tema yang satu berita gembira, satu lagi adalah ini adalah surah yang memberikan isyarat bakal berlakunya detik perpisahan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, begitu hebat tema untuk surah Al-Nasr. Kalau kita tengok ke Ustaz, maksud pertolongan Allah dalam konteks surah ini, apakah yang dimaksudkan? Mungkin Ustaz boleh jelaskan di sini. Menarik soalan tu, sebab rata-rata tempat bila saya dijemput untuk tadabbur awal lebih kurang macam ni, sebab masa sejam,
tidak banyak masa sebenarnya dalam sejam untuk kita merungkaikan satu-satu ayat. Tapi saya yakin pihak penganjur dah study betul surah ni, sebab tu dia berjaya keluarkan soalan ni, dan saya bagi kredit pada orang yang mengeluarkan soalan ni. Penerbit kita mantap. Penerbit kita mantap. So tengah kembang tu. Okey, baik. Kenapa saya bagi kredit? Sebab tak banyak penganjur yang bersedia untuk menawarkan soalan bersifat kebahasaan dalam sesuatu ayat. Biasanya kalau dalam tempoh singkat, ustaz bagi je lah, suap je lah, spoon feed je semua benda. Ustaz bagi je apa benda isi-isi yang kat dalam ni. Tapi nak menyentuh isu kebahasaan ini, dia memerlukan satu orang kata penjelasan yang cermat, supaya orang pun tak gayat dengan bahasa Arab satu. Yang seterusnya, orang akan lebih appreciate Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Masya Allah. Jadi bila sebut Nasru, untuk makluman sidang sekalian yang tuntun pada hari ini, Nasru ni kalau ikut dari sudut bahasa literally bermaksud pertolongan. Tapi tahukah kita dalam Al-Quran Allah ada menggunakan banyak perkataan yang juga bermaksud pertolongan. Yang paling dekat, yang paling simple yang kita tahu adalah surah Al-Fatihah. Macam contoh bila kita baca ayat yang keempat, iyyaka na'budu, ayat keempat Ustaz. Iyyaka na'budu, ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam kena baca daripada awal balik. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud hanya kepadamu kami sembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. So yang iyyaka nasta'in tu juga bermaksud pertolongan. Nasta'in come from the root word ataupun datang daripada kalimah isti'anah yang juga bermaksud pertolongan. Jadi setakat ni kita dah jumpa dua. Nasru juga pertolongan, isti'anah juga pertolongan. Tapi ada satu lagi yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Bila Allah menggambarkan situasi Nabi yang berada dalam keadaan cemas nak menghadapi peperangan Badar, maka Nabi tengah dudap, ketakutan, cemas. Sebab bayangkan tentera tak ramai. Nak pegang Badar ni pula bukan peperangan yang memang direncana untuk perang. Dia berlaku peperangan yang ad hoc. Peperangan mengejut. Jadi orang tak bawa kelengkapan besi, tak pakai perisai. Jadi kalau nak ada senjata pun dia ambil pelepah-pelepah tamak, dia ambil batang tu, dia asah bagi tajam, maka itulah pedang dia. Jadi tidak ada persenjataan yang proper untuk nak pergi berjihad pada waktu itu. Jadi bila Nabi tengah berdebar, cemas pada waktu itu, disebutkan oleh Allah, Nabi tanda tangan berdoa pada Allah. Dan for sure lah, mestilah Nabi nakkan pertolongan pada ketika itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan Nabi minta tolong dalam sebutan yang tak sama dengan Nasr, dengan Nasrun tadi tu. Tak sama dengan isti'anah, tapi ada satu lagi word. Iaitulah Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Idh tastaghithu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Nabi istighathah. So satu lagi perkataan yang ketiga, tuan-puan sekalian boleh catat dekat ruangan komen. Ada komen ke? Ada. Okay. Boleh catat kat ruangan komen. Tuan-puan sekalian boleh catat perkataan tiga tadi Nasru, isti'anah dan juga istighathah. Istighathah. Ketiga-tiga perkataan ni semua maksudnya minta bantuan ataupun minta tolong. Tapi apa beza dia? Kan, apa beza dia? Saya mulakan dengan Nasru tu, kita spare for the last. Kita pergi pada yang dua dulu, yang dua tadi tu. Isti'anah dulu. Isti'anah ni bagaimana? Untuk makluman tuan-puan sekalian, isti'anah yang kita maksudkan dalam pembacaan kita dalam surah Al-Fatihah tu diibarat macam ni. Waktu ni tak buka air kan? Contohlah, saya nak buka botol air. Tuan-puan sekalian, saya pun buka. Tiba-tiba saya seketat sangat. Kan? Saya cuba dah ni, habis tenaga ni. Saya dah habiskan saya punya tenaga ni untuk nak buka botol ni, penutup botol ni. Saya pula pun tak boleh. Sebenarnya boleh Ustaz, tapi saja nak bagi contoh. Gambaran. Tapi saya pula tak boleh. Sehinggalah saya kata, dah habis tenaga. Saya pun kata, tolong bukakan. Ni, saya minta tolong bukakan. So maksudnya pertolongan saya masa ni adalah pertolongan yang bagaimana? Saya minta tolong setelah saya bagi effort. Setelah saya bagi sesuatu usaha yang memang saya dah habis. Kata Kelantan, habis ring. Kelantan ke? Terengganu. Habis ring dah bagi usaha untuk nak buka ni, tapi tak boleh. Jadi bila saya dah tak boleh nak buka, saya kata, tolonglah. Saya minta tolong lepas saya usaha. Ada usaha dulu kat situ. Dia ada usaha dulu baru minta tolong. So kalau ada usaha dan minta tolong, maka itu isti'anah. Itu isti'anah. Maksudnya dia tidak minta tolong mengkhinzir buta. Tetapi dia minta tolong dalam keadaan dia dah bagi usaha. Sebab Allah sebut dalam surah At-Tin. Maksudnya benda ni tak salah. Sebab Allah sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata, demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan potensi. Ahsani taqwim ini bukan sekadar bermaksud sebaik-baik kejadian, tapi ahsani taqwim, qimah, bermaksud potensi ataupun kualiti. Saya host kita hari ini, masing-masing ada potensi.
Jadi kita kena make use of the potential supaya kita boleh menjadi orang yang bersyukur. Betul. Mensyukuri nikmat Allah. Sebab Allah bagi benda tu kat kita. So kita kena usaha dulu. Baik. So bila tak mampu dan minta tolong dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang isti'anah. Yang kedua adalah istighathah. Istighathah ni macam mana? Contoh dah kahwin kan? Ya. Dah kahwin, dah ada anak. Dah ada anak. Dah ada anak kan? Ya. Ada pengalaman tak detik cemas waktu kita melihat isteri kita nak bersalin? Ada pengalaman kan? Ada pengalaman, ya. Ada pengalaman memang kan? cemas betul masa Kan tu. memang cemas kan waktu tu kan. So biasanya bila kita berada dalam kecemasan, kita akan ada tendensi, kecenderungan untuk minta tolong. Baik. So bila kita minta tolong waktu tengah kecemasan, maka itu disebut sebagai istighathah. Sebab itu kalau ustaz nak panggil apa kita? Panggil ustaz Ridwan je. je. Panggil Ridwan. Okey. Kalau Ridwan masih ingat lagi pada tahun 2016 dulu di Malaysia, kita dilanda, bahkan ada baru-baru ni tahun lepas ada that fenomena macam dibunyi-bunyikan macam akan berlaku dekat Malaysia, but yet tak teruk sangat. Ya. The worst yang berlaku dekat Malaysia 2016 dulu, iaitu fenomena El Niño. Okey. Pernah dengar tak? Macam mana dengar? El Niño ni adalah satu fenomena global warming, satu pemanasan yang sangat global, sangat panas. Sampai saya masih ingat lagi masa 2016 dulu, sampai kerajaan mengeluarkan saranan jangan isi minyak penuh. Jangan biar penuh sangat minyak tu, sebab ada kemungkinan boleh terbakar. Baik. Sebab yalah, minyak dengan kepanasan yang terlalu panas ni, haba yang terlalu kuat, boleh mengakibatkan berlakunya kebakaran dan sebagainya. Jadi masa tu panas sangat. Jadi masa tu sampai nak katanya, saya ingat zaman tu bukan sekadar minum air kosong je. 100 plus tu berbotol satu hari. Sebab nak keep hydrated masa tu. Memang terlalu panas. Apa yang berlaku adalah masa tu saya nampak antara usaha yang masjid-masjid dan surau-surau buat untuk nak berhadapan dengan bencana yang berlaku ketika itu adalah melakukan munajat istighathah. Biasa dengar tak benda tu kan? Munajat istighathah. Dia guna perkataan istighathah tu. Sesuai lah. Sebab dah cemas. Baik. Orang yang pada asalnya keluar pergi kerja naik motor, relax steady, tapi nak keluar pergi kerja naik motor, panas, terbakar. Rasa terlalu panas pada ketika itu. Jadi banyak surau masjid mengadakan munajat istighathah supaya Allah angkat bukanlah bala, maksudnya mengangkat bencana ataupun fenomena tu daripada Malaysia ketika itu. Maksudnya saya nak tegaskan sekali lagi, istighathah adalah satu permohonan tolong, minta tolong ketika kita berada dalam kecemasan. Okey, dah dua dah. Isti'anah, minta tolong lepas usaha. Kalau istighathah, minta tolong cemas. Masa tengah cemas. Baik. Dan yang ketiga, ada ni lah kita punya part yang kita nak bincang dalam surah An-Nasr. Bila Allah guna Nasr, Nasr ini adalah pertolongan yang khusus dan spesifik, hanya Allah je boleh bagi. Baik. Tak ada orang boleh bagi Nasr melainkan Allah. Masya-Allah. Saya pun tak boleh bagi Nasr dekat Ridwan. Ridwan pun tak boleh bagi Nasr dekat saya. Okey. Sebab Nasr hak milik mutlak Allah. Okey. Okey. Sebab tu masa perang Badar menang ke kalah, Tuan? Perang kan? Badar menang. Dengan kekuatan tentera muslimin 313 orang lawan dengan 3 kali ganda ramai pihak musuh. Kita fikir logik, sikit kalah lah lawan ramai. Tapi Allah takdirkan menang perang Badar. Sebab Allah bagi tahu, sebelum kamu nak puji Nabi yang menjadi komander tentera masa tu, sebelum kamu nak puji tentera-tentera yang memang bersemangat, yang telah menyebabkan kemenangan berlaku, kau kena bagi kredit dekat aku dulu. Dekat Allah dulu. Sebab Allah kata, "Wa man nasru illa min indillah." Kemenangan yang kamu kecapi itu bukan sebab tentera kamu kuat, bukan disebabkan senjata kamu hebat, sebab senjata kamu memang lemah pun. Ganting-ganting yang di asal jadi tajam je pun. Jadi adakah kamu nak claim kekuatan kamu yang telah menyebabkan kemenangan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa man nasru", tak akan berlaku kemenangan ni illa min indillah, kecuali dengan aku yang bagi benda tu. Pembukaan kota Mekah, kemenangan yang dimaksudkan surah An-Nasr ini, memang kita akan nampak, kalau tak ada nasar daripada Allah ni, tak berlaku pembukaan kota Mekah ni. Sebab perjanjian Hudaibiyah menjadi permulaan kepada pembukaan kota Mekah ni, kalau kita study balik konten perjanjian Hudaibiyah, memang berat sebelah. Mana taknya, kalau saya boleh kongsikan dengan hadirin penonton dan juga Ridwan, perjanjian Hudaibiyah ni, Nabi dah bergerak, kalau ikut saya sempat study Google Map. Saya tak pastilah route, kalau ikutkan Nabi jalan for sure lagi jauh kot. Tapi kalau kita buka Google Map pada hari ini, daripada Madinah, sebab Nabi daripada Madinah. Surah ini pun surah Madaniyah. Nabi daripada Madinah nak pergi ke Hudaibiyah. Nabi on the way ke Mekah, sebab Nabi dapat mimpi masa tu, dan riwayat mengatakan Nabi bermimpi akan menunaikan umrah.
Sahabat-sahabat yang dah berhijrah 6 tahun dekat Madinah, for sure lah bila Nabi kata, aku mimpi kita kerjakan umrah. Siapa tak happy? 6 tahun tak balik kampung halaman. Betul. Siapa? Sebab ada para sahabat yang pergi berhijrah dekat Madinah, dia tak bawa family members dia. Dia tinggalkan dekat Mekah. Jadi masa tu lah, jadi bila dengar Nabi kata, kau mimpi apa tadi? Kau mimpi tunaikan umrah? Maksudnya kita akan pergi umrah? So Nabi kata, packing. Jom kita pergi. So sahabat yang dengar nak balik kampung halaman ni, nak tunaikan umrah ni, semua dah happy. Sangat girang gembira nak pergi balik kampung halaman. Dan ketika itu bila Nabi hantar risikan bagi tahu pihak Mekah tahu kita nak pergi ni. So kita tak boleh lalu jalan biasa. So Nabi tukar laluan. Dan setakat saya kaji lah Rizwan, buka Google Map. Sebab Nabi tak sampai pun dekat Mekah tu. Nabi tertahan di Hudaibiyah. Daripada Madinah nak pergi Hudaibiyah, tahu tak berapa km? Tak pasti. 400 lebih kilometer. 400 lebih kilometer. Dan zaman tu mana ada speed train lagi? Ya. Zaman tu mana ada kereta? Betul. Berjalan kaki 400 lebih kilometer. Dan daripada Hudaibiyah pula nak pergi ke Mekah, tinggal 25 km je lagi nak sampai. Apalah sangat Wan pula kan? Ridwan ke Wan ke? Boleh je. Apalah sangat Wan? Tadi dah gerak 400 km. Okey. Tinggal 25 km. Dah bau dah kampung halaman tu. Sikit je lagi nak sampai. Tapi keputusan perjanjian Hudaibiyah kata apa? Tahun ni tak boleh masuk. Wah. Patah balik. Dan Dan Nabi setuju pula tu perjanjian tu. Sebab Nabi sign. Patutnya Nabi kena fight lah. Kita ni bukan bangsa lemah. Kita dah ada rekod yang bagus kita menang dekat Badar. Takkan kali ni kau kata perjanjian Hudaibiyah ni kita nak kena back off? Are you sure? Umar antara yang tak puas hati dengan keputusan Nabi. Kan? Bahkan nak tengok protes yang sahabat dengan keputusan Nabi dekat Hudaibiyah tu, saudara betul sekalian. Masa Nabi dah masa tu tak dimasuk sebab Nabi bergerak ke Mekah dalam keadaan pakai ihram. So bila dah tak boleh masuk dan mengerjakan umrah, dia orang pula dah niat ihram masa tu, maka kena keluar daripada ihram melalui tahallul. Kena cukur rambut. So bila Nabi perintahkan semua sahabat untuk bertahallul ketika itu, sahabat protes tak buat. Siapa tu kan? Siapa secara kasar tengok perjanjian Hudaibiyah tu, semua orang tertanya-tanya, kenapa Nabi terima? Tak logik Nabi terima benda tu. Macam kita ni mengalah sebelum melawan. Kenapa tu sangat apa yang orang Mekah nak sangat tu? Bayangkan mula-mula lagi Nabi hantar proposal perjanjian tu, awal-awal perkataan pertama dekat dalam surat perjanjian tu ada bismillah. Orang Mekah kata tukar, buang bismillah tu. Masya-Allah. Nabi ikut. Satu-satu Nabi ikut, dipindah, Nabi follow je semua. Sahabat memang tak puas hati lah. Sebab tu bila Nabi Muhammad kata kita kena patah balik ni, tak boleh masuk Mekah, so kita kena keluar daripada ihram dengan bertahallul. So bila suruh tahallul, sahabat semua tak nak buat. Nabi sedih masa tu. Sampailah ada seorang heroin yang kalau boleh jangan dilupakan nama heroin ini. Kenapa heroin? Sebab dia adalah isteri Nabi. Isteri Nabi inilah yang menjadi problem solver kepada situasi ini. Bila mana Nabi masuk dalam kemah dalam keadaan bersedih sebab sahabat tak nak dengar cakap dia, maka Ummu Salamah isteri Nabi mencadangkan, kenapa abang ya Rasulullah kamu tak mula dulu bertahallul? Sebab tadi Nabi bagi arahan je. Sahabat bertahallul, kita kena keluar daripada ihram. Kan? Tapi Nabi tak buat lagi. So Ummu Salamah cadangkan, start dulu. Kamu keluar ke kemah, kamu orang pertama yang bertahallul. Sahabat yang tengok Rasulullah melakukan sedemikian, terus tanpa sebarang cakap apa-apa, terus buat ikut je Nabi. So awal-awal semua tak nak buat. Tapi lepas Nabi tunjukkan Nabi ni lead by character, by example, sahabat-sahabat pun terus lakukan perkara yang sama. Jadi nak katanya apa? Kalau ikut perjanjian tu, ikut perjalanan perjanjian tu, macam mana nak berlaku Fathu Mekah? Macam mana nak berlaku pembukaan kota Mekah macam ni? Tapi kan Allah kata berlakunya pembukaan itu sebab ada Nasrullah. Sebab ada bantuan aku. Kalau ikut perjanjian itu memang tak menampakkan sinar untuk berlakunya kemenangan. Tapi sebab I give nasar, aku yang bagi bantuan tu dekat kamu semua, maka berlakulah fatah. Bukan fatah. Okey, fatah. Macam tak follow bukan, macam tak follow je isu kan? Berlakunya pembukaan kan, masa berlakunya pembukaan Fathu Mekah ketika itu. Jadi inilah Nasrullah. So bila tanya pada saya tadi, bila tanya apa itu Nasrullah, maksud Nasrullah itu apa? Bantuan yang khusus dan mutlak datang daripada Allah sahaja.
Dan bila Allah bagi nasar, penutup daripada saya untuk soalan ni, bila Allah bagi nasar, takkan ada orang boleh sekat. Datanglah strategis yang paling bijak sekalipun nak lawan nasar Allah ni, dia tak boleh nak kekang bantuan Allah ni. Kan? 313 boleh menang? Ya. Sebab Allah bagi nasar. Siapa yang boleh kekang? Tak ada. Kalau difikirkan logik memang satu benda yang mustahil. Kan? Masya Allah. So itulah nasrullah. Baik. Satu penjelasan yang dan satu cerita yang sangat-sangat best untuk kita dengar. Baiklah penonton-penonton sekalian, kita nak tanya juga ni dekat Ustaz kan, macam kenapa surah Al-Nasr ni diturunkan dan juga dalam situasi apa surah Al-Nasr diturunkan, Ustaz? Okay. Seperti yang saya sebut tadi, surah ini turun dalam situasi lepas betul-betul perjanjian Hudaibiyah. Kalau kita nak study macam mana kronologi Hudaibiyah sampai berlakunya Fathu Mekah ni, surah yang paling tepat adalah surah Al-Fatah. Baik. Surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. So dikatakan surah itu cerita pasal Hudaibiyah, kemenangan, dan surah ini melengkapkan cerita kemenangan pada Fathu Mekah itu. Dan kalau tengok surah ini juga bercerita berkenaan dengan apakah selepas menang. Baik. Biasa orang nak kejar menang je, tapi tak fikir apa yang perlu buat lepas menang. Kan? Ataupun dalam bahasa politiknya adalah mengisi kemenangan. Kan? Ramai orang yang nak mencapai dan nak pegang tampuk kepimpinan, tapi tak tahu nak isi apa lepas pegang kepimpinan. Kita mungkin expecting, isi kemenangan ni mesti kena lantik menteri dulu, kita kena lantik khalifah dulu ke, kita kena lantik bendahara dulu ke, menteri kewangan dulu ke. Tapi agak mind blown juga. Surah An-Nasr bagi tahu antara benda yang Allah suruh buat bila dah dapat kemenangan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, bertahmid, beristighfar. Masya-Allah. 3 benda ni. Ikut logik, kita kena bincang halal kenegaraan ni. Kita kena lantik kabinet ni. Tak, Allah kata start dengan tasbih dulu. Dan puji Allah. Dan mohon ampun kepada Allah. Sebab apa? Hari ni ramai orang nampak negara yang ideal itu adalah negara yang ada pembangunan yang pesat. Dan ada apa lagi? Biasa Nur Ridwan mana? Negara yang bagus itu bagaimana? Dia ada sumber ekonomi yang ekonomi yang bagus. Hasil bumi yang melimpah ruah. Kan? Jadi itu biasa orang membayangkan tentang negara yang ideal. Tapi Al-Quran dia ada sebut satu konsep. Negara yang ideal itu sifatnya adalah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik itu adalah negara yang bergerak ke arah al-ghafurnya Allah. Maksudnya negara tu dia ada penduduk tu saling bertolong bantu dan juga ada kecenderungan untuk sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tak pelik kenapa Allah suruh bila dah dapat kemenangan, the first thing you should do adalah tasbih. Kan? Dan di mana ke tempat yang biasa kita akan banyak tasbih? Rizwan? Salat. Maksudnya isi kemenangan kamu dengan kamu jaga disiplin solat kamu dulu. Masya-Allah. Kamu nak disiplin jaga negara macam mana? Sedangkan solat kamu pun kamu tak disiplin lagi. Kita rasa macam itu ayat tarbiyah sentap, tapi logik. Betul. Kan? You punya urusan dengan Tuhan pun tak settle. Kan? The most orang kata the most priority punya urusan. Dengan Tuhan pun kamu dalam keadaan tidak menjaga dengan baik. So how can you nak manage negara dengan baik? Bimbing negara, solat pun tak lepas. Betul tak? So solat itu adalah foundation dia. Sebab dalam solat we learn untuk bukan sekadar mendirikan, tapi kena dirikan dengan ilmu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata solat itu bukan sekadar solatlah. Tapi Allah always letak fi'il dekat depan tu, aqimus salah. Masya-Allah. Tak, Allah tak kata salu, tak bagi fi'il amal terus pada perkataan salat. Salatlah, tak. Dia mesti dirikan salat. Aqimus salah. Sebab apa? Sebab pada perkataan aqimu itu dia ada falsafah di mana dirikan salat itu kamu kena bangunkan seperti mana kamu membangunkan sebuah bangunan. Kan macam ni kat dia. Kalau kat sini kita nampak macam ada batu-bata kan. Perasan tak kenapa batu-bata tu dia tak susun straight je? Kenapa dia macam ada susunan tangga kat situ? Perasan tak dia macam tidak dia tak dia macam straight. Sekejap satu batu sini, satu batu sini, patutnya atas tu sama lah. Tak, kenapa dia letak menyilang? Kenapa? Tak tahu apa istilah dia ni. Orang-orang arkitek mungkin lebih tahu. Untuk mengukuhkan dia bukan? Maksudnya untuk kukuh, betul. Dia punya sebabnya sebab nak bagi kukuh. Dan fizik pun membuktikan inilah susunan yang akan menyebabkan bangunan tu bila disusun tinggi-tinggi dia akan lebih strong.
Berbeza dengan kita susun satu straight je sama. Betul. Yang lapisan kedua pun straight je sampai ke atas. Dia tak strong. Baik. Kan? Jadi benda tu kita akan dapat tahu dengan apa? Knowledge. Ya. Dengan ilmu. So mendirikan dengan ilmu. So samalah dengan solat. Okey. Allah bukan suruh kita pakai asal kau dirikan solat pun okey lah. Tapi Allah nak suruh kita aqimu dengan maksud dirikanlah dengan ilmu. Kan? Dirikan dengan ilmu. Dan bila nak mendirikan bangunan, Ridwan, satu hari ke? Oh, tak logik. Dia kena ada sabar kan? Ya. Dan kalau kita tak sabar, itulah yang akan ada bahagian simen yang tak rata. Lepas tu dia punya susunan batu pun ada yang tinggi, ada rendah. Sebab kalau tengok proses buat rumah yang orang cermat, dia akan ikat ni tali tu. Ada tali ya. Dia akan pastikan sama je level semua. Maksudnya apa? Kena ada ketelitian. Okey. Sebab itu dalam solat kita dituntut apa? Khusyuk. Sebab khusyuk tu bermaksud teliti. Baik. Kan? So bila kita ada ketelitian dan ada khusyuk dalam solat, maka bila kita rukuk ada tasbih kita rasa lazat. Ya. Masya-Allah. Masa kita tunduk ke bumi, kita punya tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tu rasa lebih lazat. Sebab kita menyebut dia dengan kekhusyukan, ketakutan kepada Allah. Masya-Allah. So bayangkan kalau satu individu pun dah kalau orang yang betul-betul jaga solat seorang tu pun dah bagi impak yang besar, bayangkan satu negara penduduk dia bergerak ke situ. Masya-Allah. So Allah bagi kaedah praktikal sebenarnya. Kamu betul bincang pasal kabinet, pasal pengurusan, management, that's right. But yet orang yang nak pegang management ni, adakah dia jaga benda yang paling penting dalam hidup dia, nama dia solat. Sebab dalam solat tu too many foundation yang akan dibangunkan melalui solat. Masya-Allah. Kan? Terlalu banyak. So inilah antara benda yang kita boleh dapati. Asbabun nuzul dia punya cerita di sebalik surah An-Nasr untuk kita sama-sama telusuri. Baiklah. Mungkin juga Ustaz, macam mana kita nak terapkan berdasarkan surah An-Nasr ni dalam kehidupan seharian kita. Ya. Macam mana kita nak terapkan Kita nak So ambil dekat sini dah masuk fasa tadabbur dah. Sebab kita nak reflect. Sebab tadi kita bincang understanding, kefahaman. So mesti ramai orang bila dengar kupasan tadi dia katakan faham. So faham tu belum tadabbur lagi. Okey. Sesi kita tadabbur awal. Baik. So kalau kita nak sekadar nak bagi tahu faham je, dia akan jadi tafsir awal je. Baik. Okay, mungkin Ustaz, sebelum kita pergi kepada soalan yang ni, Ustaz boleh cerita sikit macam mana nak tadabbur Quran tu. Dia punya fasa-fasa ataupun fasa dia. Ya. Sebenarnya dah bincang ataupun dah sebut secara tak langsung tadi. Dia macam kalau sesi ni sekadar nak bagi understanding, saya boleh lambakkan je apa bacaan tafsir saya terhadap surah ni. Saya akan bagi tahu Ibnu Katsir kata apa, saya akan kata Sayyid Qutb kata apa, saya akan sebut Ibnu Ashur kata apa, saya akan sebut Asy-Syaukani kata apa, Al-Alusi kata apa. Dia akan jadi satu sesi yang anda dapat terlalu banyak information dan maklumat. Kan? So if you get information dan anda dapat knowledge, itu baru fasa tafsir. Baik. Anda sedang mendapatkan informasi berkenaan dengan satu ayat tu, konteks ayat tersebut. Tetapi tadabbur adalah keupayaan seseorang yang sudah faham untuk reflektkan kefahaman itu kepada tindakan. Baik. So the moment dia sudah bertindak dengan kefahaman dia, di situ datang tadabbur. Sebab tadabbur datang daripada kalimah dabara yang bermaksud hujung ataupun belakang. Kan? Yang biasa kita dengar dubur itu kan di belakang kan. Jadi dabara ini hujung. Maksudnya membaca Al-Quran dengan tadabbur ini bermaksud kita bukan sekadar baca untuk mencapai separuh matlamat. Tapi bergeraklah sehingga ke hujung, iaitu sehingga Quran itu dia menjadi satu acuan yang sangat ideal membentuk peribadi kita. Sebab akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberikan komen oleh isterinya sendiri. Saya ulang tuan-tuan sekalian, isteri Nabi sendiri bila ditanya oleh para sahabat macam mana akhlak Rasulullah tu kan. So ni isteri tahu, ditanya kepada isteri. Biasa kalau isteri ni, untuk makluman Wan pun tahu kan, isteri ni yang tahu luar dalam kita kan. Kita kat luar mungkin disanjung, sangat orang respect, sangat orang rasa macam hormat disebabkan keilmuan kita ataupun kemahiran yang kita ada. Tapi isteri ni dia tahu dalam rumah kita macam mana kita dengan anak-anak, macam mana kita dengan dia sendiri, macam mana akhlak kita melayan dia dan sebagainya, macam mana akhlak kita dengan mertua kita. Dia tahu semua benda yang peribadi-peribadi ni, yang orang luar nampak, yang dia tak nampak dalam rumah pun kan. Lalu bila sahabat tanya dekat Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, akhlak Nabi ni macam mana kan. Lalu masa tu Aisyah respon dengan satu respon yang sangat ajaib dan kita boleh ambil pedoman sampai ke hari ni.
Aisyah kata kalau kamu nak tahu akhlak Nabi tu macam mana, kana khuluquhul Quran. Masya-Allah. Akhlak Nabi tu adalah akhlak Quran tu sendiri. Maksudnya apa? Apa yang Quran suruh buat tu Nabi buat. Apa yang Quran suruh tinggal itulah Nabi tinggalkan. Maksudnya Quran tu membentuk karakter dan peribadi Nabi. Maksudnya Quran tu bukan sekadar untuk dibaca, untuk ditenung, untuk sekadar baca, tengok teks dia lepas tu dah habis. Tak. Dia adalah satu babak dan satu masa yang kita luangkan dengan Quran di mana kita membacanya dengan mengharapkan ayat-ayat ini menyentuh jiwa dan raga saya sehingga menyebabkan saya nak menghasilkan perubahan pada peribadi dan karakter saya. Itu tadabbur. Ya. Jadi kalau tadi sesi yang soalan 1 2 3 tadi mohon kepada what we need to understand. Okey. Apa yang saya perlu faham tentang surah ni? Baik. Masuk soalan yang keempat. Ini Macam mana kita nak praktis? tindakan dia. Ya. So lepas kita tahu praktis ni, now we can consider kita dah lakukan tadabbur. Baik. So dabarah. Sebab tu kalau kat belakang juga tadi dabarah tu hujung. Ya. Membacalah sehingga ke hujung. Maksudnya sampai ke matlamat dia. Kalau belakang tadi kaitan dengan dabarah dubur, belakang ni kan tempat untuk maklumat. Nampak sensitif sikit tapi nak bagi faham. Kan dubur ni kan tempat keluar hasil yang kita makan, yang kita cerna dekat bahagian perut. Maksudnya apa? Makanan yang kita makan tu tidak sekadar terhenti dekat perut. Dia ada pencernaan dan lepas pencernaan berlaku keluarlah hasil yang kita panggil sebagai itulah. Kan? Jadi maksudnya benda tu kena ada output. Dia tak boleh input je. Tadi macam kita baca Quran, understanding dengan tafsiran, itu input. Okey. Kita sumbat maklumat, input. Tapi apa output dia? Baik. Kan? Apa output dia? So begitulah tuan-puan sekalian. Jadi tadabbur dia kena menghasilkan output. Dia bukan sekadar input. Tapi input penting sebab Betul. input yang berkualiti akan menghasilkan output yang berkualiti. Sebab tu kita kena banyak buka tafsir supaya kita punya input tu banyak dan tadabbur kita pun matang. Baik. Okay, kalau tanya soalan yang tadi kan? Ya, soalan yang tadi. Yang tadi kan? Macam mana kita nak terapkan dalam kehidupan? Cadangan saya tuan-puan sekalian berdasarkan surah yang mengandungi berapa ayat semua tadi? Ustaz tadi? Surah An-Nasr. An-Nasr keseluruhannya 3 ayat je. Ya. Kan 3 ayat surah An-Nasr ini. Saya cadangkan tuan-puan sekalian antara resolusi ataupun tindakan yang kita boleh lakukan adalah kita belajar untuk meyakini bahawasanya kemenangan itu hanya datang daripada Allah. Maksudnya apa? Bila kita yakin benda ni, kita akan berpegang kepada konsep tak semua benda aku dapat ni based on effort aku seorang. Baik. Ini penting ni. Ni implementasi dalam kehidupan ni sangat penting. Sebab ada orang dia selalu consider everything yang aku nak achieve ni semua kena based on aku punya effort. Bahaya tu. Sangat bahaya. Dia akan bertuhankan dia punya usaha. Dan sikap inilah yang ada pada Firaun. Masya-Allah. Firaun merasakan segala kekayaan yang dia ada, kejayaan yang dia ada, pengaruh yang dia ada tu, dia rasa dia deserve sebab dia yang berusaha untuk dapatkan benda tu. Pemilik 2 kebun dalam surah Al-Kahfi yang kita baca. Dalam Al-Kahfi tu ada 4 cerita kan. Lepas cerita pemuda Al-Kahfi habis, dia ada masuk cerita pemilik 2 kebun pula. Pemilik 2 kebun pun ada mentaliti yang sama seperti Firaun tadi. Kan? Sampai kawan dia kena tegur. Sebab pemilik 2 kebun ni celupa tak celupa dia, dia masuk dalam kebun dia, dia kata apa? Dia tengok dia masuk dalam kebun dia yang buah sangat produktif. Which mean tak berhenti production. Ada je buah-buahnya sangat lebat. Lalu tiba-tiba dia masuk dalam kebun, dia kata anta bida hadhihi abada. Aku rasalah tanaman aku ni takkan binasa sampai bila-bila. Dia macam ibarat kita ada segunung emas dan kita ada harta depan mata kita. Kita tengok harta tu, kita kata harta ni takkan binasa sampai bila-bila. Tak boleh makan ni. Yes, that's the word. Masa kini orang guna. Dia tengok dia kawan dia banyak sangat, dia ada banyak, ada 7 ke 8 angka ke barangkali. Dia berkata 7 keturunan pun tak boleh makan ni kan. That's another version of sama dengan statement daripada pemilik 2 kebun tu. Pemilik 2 kebun tu dia bagi idea apa dialog yang akan ada di akhir zaman. Zaman tu, waktu tu dia kata sebab dia ada kebun. Dia kata kebun aku tak akan binasa. Zaman sekarang, macam dialog tadi 7 keturunan ni tak habis ni. Keceluparan pertama pemilik 2 kebun adalah dia kata makan tak habis. Maksudnya takkan binasa kebun aku sampai bila-bila. Keceluparan kedua adalah, kita ingatkan dia akan berhenti kat situ ya. Dia sambung dialog dia dengan mengatakan wama azunnu sa'ata qa'imah wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia kata apa? First kali aku ni 50-50 lah kiamat ni akan berlaku. Dia macam azunnu, dia ada sangkaan kiamat ni macam berlaku pun ya, tak berlaku pun ya. Dia macam 50-50. Tapi dia kata apa? Let's say lah berlaku kiamat tu. Okay.
Dia tak yakin 50-50 kiamat tu. Let's say lah kiamat tu berlaku. Kalau berlaku kiamat ni, aku confirm dapat kebaikan kat syurga nanti. Allah Akbar. See, level ujub yang dia ada, satu dia kata kebun dia takkan binasa, yang kedua dia kata kalau dia mati confirm syurga. Dengan perangai celupa macam tu dengan Tuhan, ada hati dan ada rasa perasan nak masuk syurga. Masya-Allah. See that? Maksudnya sebab apa? Kenapa develop that kind of mindset dalam setengah orang yang ada sikap seperti pemilik dua kebun tu? Dan kita percaya cerita pemilik dua kebun tu bukan hanya dia je yang ada perangai tu. Sampai sekarang, walaupun pemilik dua kebun tu dah mati pun barangkali, memang dah mati dah pun, kan? Tetapi perangai yang ada pada pemilik dua kebun tu masih ada lagi dekat zaman sekarang ni. Dan jangan terkejut mungkin orang yang terdekat dengan kita. Kan? Jadi nak katanya, apa yang kita boleh belajar dekat sini, kenapa berlaku that kind of mentality seperti Firaun pemilik dua kebun? Sebab dia rasa apa yang dia dapat tu atas usaha dia sendiri. Kan? Atas usaha dia sendiri. Sampailah ada kawan kepada pemilik dua kebun tadi, nak sedarkan kawan dia yang celupa yang tak sedar diri ni, dia kata apa? Kalau kau kata semua benda tu kau dapat sendiri, cuba kau explain, dulu badan kamu ni, masa kamu lahir besar ni je. Baby lah. Masa kau keluar daripada perut ibu kau besar ni je. Sekarang kau dah jadi rajula, kau dah jadi orang yang gagah perkasa. Daripada baby tu nak sampai ke rajul tu, nak jadi lelaki yang perkasa tu, siapa yang besarkan badan kau? Macam kau buat sendiri ke? Ada ke kau pergi tarik jari kau jadi panjang sikit? Kan? Dulu kau kecil ni lah. Sekarang kau besar ni. Kan? Kau ke yang tarik tulang kau jadi lagi panjang? Kau ke yang bina tempurung kepala sampai jadi lebih besar, lebih besar, lebih besar? Kau ke yang tiup jantung daripada kecil jadi besar? Kalau kau kata semua benda kau dapat kat dunia semua sendiri, kau explain penciptaan badan kau sendiri dulu. Bijak juga kawan dia ni. Bijak dia juga. Sebelum kau nak claim semua kredit tu kat kamu, badan kau sendiri pun berbicara dan bercakap sebalik daripada apa yang kau cakap. Sebab kau pun tahu badan kau membesar bukan disebabkan kau. Sebab ada Tuhan yang menjaga dalaman badan kamu sehingga kamu menjadi rajula seperti hari ini. Kan? Maksudnya kita tak akan miss untuk bergantung pada Tuhan. Termasuklah hari ini bila kita nak berbicara tentang kemenangan, yalah kita semua nak achieve kejayaan, kita nak achieve kemenangan. Kita kena ada satu kepercayaan, yes, we should give an effort, kita kena bagi usaha, tetapi kita kena yakin ada satu lagi elemen namanya syariatullah. Syariatullah ni, ini yang paling berkuasa, Wan. Kita rasa sunnatullah, usaha kita punya effort kita yang terpaling hebat. Tapi no, syariatullah ni lagi hebat. Sebab dia tak akan ada tandingan pada benda tu. Walaupun kita dah susun, orang kata plan A yang kita dah buat tu memang 100% kalau kita execute tu confirm cun lah. Kan hari ni kan ada juga banyak orang yang promote dia punya seminar ke apa, money back guarantee tu. Dia kata kalau tak berjaya guna dia punya metod ni, tak dapat sales sekian, kita bagi money back guarantee. Sampai tahap tu ada orang yang berani confident tawarkan dia punya seminar. But ya, kena ingat ada syariatullah punya elemen. Dia ada sunnatullah, syariatullah. Syariatullah ni kalau Allah kata tak berlaku, taklah. Kalau Allah kata jadi, jadilah benda tu. Walaupun ada orang yang dia punya effort tu haywire, mungkin berselerat, tapi Allah kata jadi. Jadi, betul. Ada orang yang proper plan. Sangat profesional dia punya tindakan, tapi Allah kata tak jadi juga. Masya-Allah. So termasuk kemenangan ni, Hudaibiyah memang tak menunjukkan tanda-tanda kemenangan, tapi Allah kata menang lah. So ini antara benda yang kita boleh terapkan, Wan. Dia bukan semata-mata kita bertuhankan usaha. Tema ini bukan bertuhankan usaha, tapi kita bertuhankan Allah yang menguasai takdir manusia. So itu. Jadi itulah macam mana kita boleh terapkan Al-Nasr, ini pertolongan Allah dalam kehidupan kita ni. Ustaz, mungkin macam mana surah Al-Nasr ini sendiri yang menggambarkan kejayaan untuk umat Islam sampailah sekarang ni? Okey. Satu kejayaan yang kita, bukan satu kejayaan lah, kadang-kadang ni Wan, kita nakkan kejayaan yang bersifat short term. Contoh, saya nak kaya lah, kan? Lepas tu dia kata apa ini kita kaya? Saya ada 1 juta dekat dalam akaun. So short term yang difikirkan adalah dia nak kaya, dia nak ada 1 juta. Tapi dia tak fikir tentang apa yang aku boleh buat dengan 1 juta ni untuk create another million yang boleh bagi benefits kepada orang. Dia tak fikir long term. So banyak orang hari ni dia ada short term punya thinking. Dia nak yang semua yang dapat instant, cepat dan singkat dan sekejap. Tapi Nabi Muhammad bila membangunkan negara, Nabi tak fikir sekadar
aku nak menang, aku disanjung dan kita dah tenang. No. Nabi memikirkan tentang next generation. Orang kata dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai succession plan. Plan untuk kita nak cetak generasi. Sebab itu lepas cerita pasal kemenangan dalam ayat 1 surah An-Nasr, ayat kedua Allah cerita pasal apa? Orang masuk dalam agama secara berbondong-bondong. Maksudnya apa kat sini? Bila orang masuk dalam agama ramai-ramai, ini peluang kamu untuk make ataupun cetak generasi baru yang akan menyambung perjuangan kamu. Sebab Ibn Abbas kata apa tadi? Ini isyarat Nabi bakal tinggalkan kita. So siapa yang akan sambut baton untuk perjuangkan agama seperti Nabi bersusah payah memperjuangkan agama? Takkan kamu tengok ramai orang masuk ni sebagai satu, bestnya ramai orang masuk, ini kita dah menang dah ni. Tak. Adakah kamu nampak untuk menjadikan kejayaan itu satu keberkatan untuk kamu? Kan? Ada kejayaan yang sekadar kejayaan, tapi kita nak kejayaan yang berkat. Apa maksud berkat? Dia sentiasa mengalir. Mengalir je. Kita achieve sekali, tapi kejayaan tu mengalirkan kebaikan-kebaikan kepada generasi yang bersambung-sambung tak putus-putus. Seperti kebaikan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Anda bayangkan, Nabi Ibrahim masa dia hidup, dia doa kepada Allah, Ya Allah, tolong jadikan Mekah ini sebagai negeri yang aman dan murah rezeki. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Dia minta dua benda, dan saya ringkaskan dua benda yang Nabi Ibrahim minta adalah, dia minta first kali adalah aminah, keamanan. Dia nak minta keamanan lah, satu, security ataupun keamanan. Yang kedua, dia minta pada Allah supaya Allah bagi dekat negeri Mekah ni prosperity, kemewahan. So keselamatan dan kemewahan. Dua ni, Wan, patutnya Nabi Ibrahim doa ni. Patutnya Nabi Ibrahim lah orang yang patut nak sekali, yang paling berkeinginan sekali nak tengok doa dia yang dua ni dimakbulkan. Tapi takdir Allah, dua doa Nabi Ibrahim ni, dia usaha minta masa dia hidup, tapi dia tak dapat tengok benda tu. Tapi peristiwa doa Nabi Ibrahim dimakbulkan, tahu tak orang nampak berlaku waktu bila? Waktu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi Ibrahim dah wafat dah. So ada orang bersusah payah nak capai kejayaan untuk dia nikmati. Tapi Nabi Ibrahim dan ayat surah An-Nasr ini aja, kejayaan yang kamu usahakan itu bukan sekadar untuk kamu, tapi adalah untuk generasi-generasi ke depan. Itu tanda kejayaan yang berkat. Bila yang saya maksudkan yang doa Nabi Ibrahim dimakbulkan itu, pernah dengar surah Al-Fil? Surah Al-Fil kan? Dan surah Quraisy kan? Surah Al-Fil, bukankah itu sebaik-baik bukti nak bagi tahu doa pertama Ibrahim dah dimakbulkan? Sebab Nabi Ibrahim minta apa pertama tadi? Bagi keselamatan kat Mekah ni, ya Allah. Kan? Kenapa yang berlaku dekat tentera Abraha yang datang hancurkan Kaabah? What's happened? Allah binasakan dia. Dalam keadaan orang Mekah tak perlu apa-apa pun. Kan? Duduk tak ada buat apa-apa, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan Abraha dah 90% dah execute dia punya plan untuk nak hancurkan Kaabah. Tinggal 10% je lagi nak menang. Tinggal 10% je lagi Kaabah tu nak dihancurkan. Tapi Allah ranapkan Abraha. So keselamatan terbukti doa Nabi Ibrahim dah dimakbulkan oleh Allah. Allah selamatkan Kaabah. Yang kedua, dia minta kemewahan, prosperity. Bukankah surah Quraisy sebaik-baik bukti dan sebaik-baik surah nak bagi tahu doa kedua Ibrahim dah dimakbulkan? Sebab apa? Sebab orang Mekah ni kata Allah, ayat di sana, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Biasa orang-orang Arab ni, Wan, dia nak berdagang ataupun nak pergi buat business trip, dia akan tunggu musim kemarau je nak pergi buat business trip. Musim sejuk takkan ada orang berani buat business trip. Sebab apa? Sebab musim sejuk ni adalah fasa orang kena jaga dia punya simpanan. So banyak orang akan duduk dekat tempat masing-masing just sekadar memanfaatkan simpanan dia masa musim kemarau. Kan, ataupun masa musim bunga lah, ataupun musim banyak tanaman ketika itu. Tapi musim sejuk orang tak akan keluar. Tak berani nak lalu dekat jalanan. Sebab apa? Kalau lalu dekat jalanan musim sejuk, ada kemungkinan besar kena rompak. Sebab orang takkan terdesak ni. Sebab musim sejuk tak ada tanaman, semua tanaman tak menghasilkan production, maka orang ada tendensi untuk mencuri di musim sejuk. Siapa yang lalu kat tengah-tengah padang pasir tu memang mangsa tu. Tapi nak katanya mewahnya orang Mekah ni, dia jenis musim sejuk, musim panas, what is the difference? Saya boleh keluar suka hati saya nak pergi bila, nak pergi keluar ke, nak jalan ke, saya terpulang. Dan kalau saya dirompak sekalipun, aku ada banyak lagi.
Dia dah tak kisah sampai tak macam tu. Aku ada banyak lagi. Nak kata apa, mewah sangat. Kan? Kita ni punyalah risau kalau kena rompak sebab kita mungkin akan ada pengurangan daripada sudut kita punya simpanan. Tapi dia nak rompak ke? Ambil lah. Level 2 orang punya tahap kemewahan. Kan bukan sekadar tu. Allah kata ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'. Allah kata apa? Kalau dia lapar, aku bagi makan. Maksudnya dia tak sempat rasa lapar. Mewah tak ni? Macam kelaparan tu tak sempat nak datang kat perut dia. Ada je at'amahum, dia berikan makan je setiap masa. Wa amanahum min khauf, takut pun tak sempat nak singgah dekat dalam hati dia sebab aku amankan ketakutan dia. Benda ni Nabi Ibrahim sempat rasa tak? Tak sempat. Tapi dia usaha tak nak dapatkan benda tu masa dia hidup. Dia usaha. Tapi berkat usaha dia sampai ke hari ni Mekah masih lagi selamat. Bukan sampai zaman Nabi ya. Sampai hari ni Mekah masih lagi selamat. Dan sampai hari ni Mekah masih lagi mewah. Mewah tak Mekah sekarang? Mewah. Cukup mewah. Sangat mewah. Nabi Ibrahim dapat tengok? Tak dapat tengok. So itulah surah ini nak ajar kita. Kamu tengok ramai orang masuk Islam, tapi kamu nampak apa? Kamu nampak sekadar yes, kita dah menang, ataupun kamu nampak inilah mata rantai pewaris perjuangan Nabi. Aku kena create another generation yang akan memastikan Islam sentiasa ya'lu wa la yu'la alai, sentiasa tinggi dan tak pernah ada yang lebih tinggi daripadanya. So gitulah. Sebelum kita bagi kesimpulan, kita bagi kesimpulan Ustaz, mungkin kita nak cerita sikitlah. Ada orang ikut pada isu semasa sekarang ni, kata Palestin ni susahnya lah nak menang. Bila Nasrullah nak datang ni, bila pertolongan Allah nak datang ni. Apa komen Ustaz? Sebab yalah kita risau juga kan, sampai ada yang fikir ini memang takkan menang lah. Palestin dengan ni kesusahannya sekarang ni, diserang sampai begitu sekali. Gaza sekarang ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh komen sikit. Satu soalan yang bersifat semasa dan saya hargai soalan ni. Satu, kita kena ingat Allah dah janji kemenangan untuk Palestin seperti yang kita baca dekat dalam ayat keempat, ayat kelima surah Al-Isra. Jadi janji Allah untuk kemenangan Palestin jelas. Tinggal lagi orang-orang yang nak mengusahakan kemenangan itu, dia kekal yakin tak? Baik. Sebab tu saya kata, ambil pengajaran daripada surah ni dan Nabi Ibrahim tadi. Tak semua usaha yang kita buat tu Allah terus akan tunjukkan hasilnya depan mata kita. Mungkin usaha kita buat sekarang ni, hasil itu mungkin 2-3 tahun lagi, tapi mungkin kita dah tak ada dah dekat muka bumi ni. Tapi at least kita nak menyumbang sedikit usaha untuk ke arah kemenangan itu. Satu, kita kena kekal yakin sebab ini janji Tuhan, waman aufa bi'ahdi minallah. Allah yang terpaling menepati janjinya, sebab Allah dah janji akan menang, maka akan menang dah dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kena ingat, di saat kita tengok genosid yang masih lagi berterusan, kita kata macam, mana Tuhan? Tuhan kata dah janji, kan? Maknanya bila nak menang tak nampak tanda-tanda pun. Dia kena begini, cara kita membaca cara Allah nak meranapkan musuh dia ni, dia tak boleh kita baca dengan cara kita. Dia kena baca dengan yang kita tak akan boleh baca pun, cara Allah nak deal dengan musuh dia macam mana. Tapi Allah bagi bayangan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, cara aku deal dengan musuh aku adalah aku tak terus rencatkan rencana dia orang daripada awal. Tapi Allah bagi lepas lu. Kau nak buat apa? Nak hancurkan 40,000 orang. Kejam, tapi buatlah. Bukan maksudnya Allah membiarkan ada nyawa yang sanggup membiarkan nyawa mati, tapi Allah kata, kau nak buat, tapi aku bagi kau pilihan, kau boleh fikir balik, tapi kau nak buat juga, tak apa, buat. Tapi jangan sangka aku ni leka dan aku tidur daripada apa yang kau buat tu. Aku pejam mata pada apa yang kamu buat. Allah bagi banyak benda lepas. Buat. Tapi Allah kata apa? Akan tiba satu masa, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Akan tiba masa Allah Subhanahu Wa Taala akan memperolok-olokkan musuh dia. Olok-olok ni lagi sakit hati. Kan? Olok-olok ni macam mana? Di saat pihak musuh sudah rasa macam yes, we are in the victory mode, kita dah menang. Tapi masa dia rasa nak menang tu, Allah Allah rentap kemenangan tu dan Allah balas, dan Allah SWT hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Peristiwa mudah, tentera Abraha. Allah boleh sekat kemarahan diorang daripada masa nak plan hancurkan Kaabah lagi. Kan masa nak first meeting, saya mengisytiharkan kita kena hancurkan Kaabah.
Allah boleh hancurkan Abrahah masa dia keluarkan cadangan nak hancurkan Kaabah lagi. Tapi ada Allah hancurkan dia lagi? Belum. Allah bagi kebenaran. Kau nak apa tadi? Dalam perancangan kamu nak import gajahnya. Pergi import gajah dulu. Apa lagi kau nak buat? Kau nak minta bantuan Yaman. Silakan minta bantuan Yaman. Allah tak sekat walaupun sikit. Allah bagi lepas. Yaman dapat bantuan. Gajah dapat import. Dah bergerak ke Mekah belum? Dah bergerak dah pun ke Mekah. Kan saya kata tadi, tinggal 10% je lagi. Tapi kan Allah yastahzi'u bihim. Memperolok-olokkan mereka. Dia rasa yes kita nak menang dah. Masa rasa nak menang tu Allah kalahkan dia. Tu lagi sakit hati daripada awal-awal lagi dia kalah. Sebab awal-awal dia kalah tu macam kita tak sempat nak bagi effort lagi, tak sempat nak plan apa-apa lagi, tak sempat nak buat import-import dan tadi tu, tak sempat buat apa-apa lagi. So kalau rugi pun rugi sikit je. Ni dah buat semua benda dah nak menang, lepas tu pap ganap. Hancur. So lagi sakit. Dia macam ni. Saya bagi analogi mudah. Dia macam kalau anjing kan dia ada pengikat, ada collar dia tu kan. Dia macam dia anjing ni dia macam bila ada tuan diikat dekat tiang sebagai contoh. So anjing ni akan bergerak, dia akan tahu berapa panjang tali tu yang diikat oleh tuan dia tu. So kalau mungkin semeter, dia akan cubalah, dia katakan laju-laju. Tapi 2 meter, okey dia kata. Tapi bila time dia rasa dah 2 meter tu lepas, 3 meter gerak ni jalan lagi ni. 4 meter pun jalan lagi ni. So dia akan terbina satu kepercayaan. Oh, mungkin barangkali tuan aku tak ikat pun sebenarnya. Sebab aku semeter gerak okey. 2 meter gerak pun okey. 3 meter gerak pun okey. Dan bila dah tahu 3 meter macam okey, dia dah mula rasa confident. Tak ada aku jalan slow-slow. Sekarang aku nak lari ya sebab 3 meter tak ada masalah. So the moment dia rasa 3 meter safe, dia pun lari 3 meter tanpa dia sangka 3.2 meter sebenarnya tahap apa dia punya maksimum tali tu tadi. So sakit tak? Kalau bergerak slow, kena rentap, tak sakit sangat. Betul. Tapi dah rasa bebas lari laju, dia punya rentap tu perang je tu. Sakit kan? Itu dah cara Allah deal dengan musuh dia. Sebab tu jangan baca dengan otak kita yang ada banyak limitation ni. Baca dengan otak kita tengok peristiwa Palestin ni, mana Tuhan? Bahkan orang Palestin pun tak pernah tanya pun mana Tuhan. Kita je yang tengok peristiwa tu, kita tak kena seram pun. Tapi kita pula lebih sudut daripada kuah. Kita pula yang macam mana Tuhan? Padahal dia orang elok je hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup jelas Sas. Okay, mungkin sedikit kesimpulan sebab kita dah agak panjang hari ni. Dia dah temas sembang tu sedap lah. Ya, kesimpulan dari segi berdasarkan surah Al-Nasr hari ni. Ya, cerita yang cukup padat dan cukup sedap, cukup orang kata best lah hari ni Sas. Mungkin kesimpulan dari sini Sas. Okey, kesimpulan daripada surah An-Nasr ni, saya nak tutup dengan menawarkan satu lagi bentuk angle yang kita boleh lihat pada sesuatu surah, iaitulah kaitan. Sebab kalau tuan-puan sekalian perasan, surah An-Nasr datang setelah surah Al-Kafirun. Dan lepas surah An-Nasr adanya surah Al-Masad. Kan? Jadi kalau ditanya pada saya apa kesimpulan untuk perbincangan hari ini, surah Al-Kafirun, surah sebelum An-Nasr, memberitahu kepada kita ada pilihan. Kan, kalau kamu nak ikut agama sana, you have a right to choose. Kan, sebab akhirnya dalam ayat terakhir surah Al-Kafirun Allah kata lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. So it's the matter of apa kita pilih. So dalam surah Al-Kafirun Allah bagi tahu apa yang kamu pilih. Tapi surah An-Nasr bagi tahu kalau kamu pilih betul, kamu akan bersama orang-orang yang menang. So if you choose a right choice, maka kau akan bersama dengan orang yang menang. Tapi kalau kamu pilih pilihan yang salah, nasib kamu seperti surah selepas surah An-Nasr, iaitulah surah Al-Masad, iaitulah kamu akan tergolong ataupun geng Abu Lahab. Kan? So nampak tak dia punya susunan tu? Al-Kafirun make a choice, buat pilihan. So yang betul kan yang salah? Kau nak ikut agama yang mana satu? An-Nasr, kemenangan akan bersama dengan orang yang buat pilihan yang betul, ataupun Islam ataupun iman lah. Tapi kalau salah pilih, tabbat siyada Abi Lahab wa tab, maka kamu akan dibinasakan seperti mana aku binasakan Abu Lahab. Nampak tak? Jadi pilihlah pilihan yang tepat dan kembalilah kepada Allah, sebab itulah sebaik-baik pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz.
Saya pun rasa macam hari ni bersemangat, rasa ada sesuatu yang luar biasa yang Ustaz ceritakan hari ni. Dan mungkin Ustaz kita nak ceritakan juga tentang Puskom ni Ustaz, Pusat Komuniti Yayasan Maghfirah ini. Apa yang kita offer pada masyarakat, apa yang ada di Puskom ni Ustaz? Okey, saya untuk makluman Rizwan, saya dah dijemput berkali oleh pihak Yayasan Maghfirah. Sebelum ni banyak sebenarnya aktiviti yang ada di Puskom Kajang ni. Untuk makluman tuan-puan sekalian, tak susah pun nak cari Puskom Kajang ni. Dia berhampiran dengan Raudah Islamic School. Itu landmark yang paling mudah. Masuk dekat Raudah Islamic School tu, tuan-puan sekalian terus nanti nampak Speak Mart, nampak kedai masakan Padang ke tak silap saya apa dah. Dia apa benda tak nama dia tu. Dia ada satu benda. Adalah satu nampak Minangkabau dia punya tu kan. So dia berhampiran situ Puskom tu. So boleh hadirkan diri kalau ada program. Sebab saya sendiri pun dijemput untuk mengisi kuliah-kuliah tadabbur Al-Quran di sana. Sebelum ni saya datang secara fizikal. So adalah sebilangan pelajar-pelajar ataupun komuniti terdekat yang hadir memeriahkan, sebab dekat situ pun ada tempat solat. Betul. Dan selesa, aircon. Aircon. Saya ulang lagi, aircon. Alhamdulillah. So maksudnya tempat ibadah yang selesa. Jadi kita dengar pusat komuniti ni sekadar tempat untuk bagi bantuan kebajikan saja, tapi rupa-rupanya Puskom YM ini juga membekalkan pengisian ataupun bantuan ataupun sokongan rohani. Itulah yang terbaik sebenarnya, bukan semata-mata kita support in terms of material, tapi kita juga membantu dari sudut pengisian jiwa, dan itu yang lebih sustainable sebenarnya. Ada orang yang mungkin barangkali bantuan dia tu sikit, dia hidup sederhana tapi hidupnya bahagia sebab dia punya jiwa terisi. Betul. Ada orang bantuannya banyak, duitnya banyak, tapi dia tak tenang sebab jiwanya tak terisi. So Puskom dia tapau dua-dua. Tapau dua-dua. Kita juga sebenarnya boleh ada apa ni, kita menyediakan perkhidmatan dan juga sewaan fasiliti. Kalau nak sewa dewan ataupun yang ni boleh sewa ni podcast boleh juga. Boleh sewa. Tak boleh. Ingat ke dia nak bagi ni kan. Macam cantik kan. Jadi insya-Allah kepada semua penonton-penonton YM Podcast, untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Pusat Komuniti Yayasan Maghfirah. Insya-Allah saya terima kasih banyak atas tadabbur awal kita hari ini dengan tajuk Surah An-Nasr, dan insya-Allah kita akan jumpa di episod yang seterusnya YM Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.